Okey, Assalamualaikum dan selamat malam kepada anda semua. Selamat datang kepada sesi webinar kita pada malam ini. Untuk pengetahuan anda, webinar kita ini akan dibawa khas oleh Bursa Malaysia Derivative and dikendalikan oleh LifeChamp. Saya Hanisa sebagai moderator anda. Webinar ini terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama mengenai topik yang akan dihuraikan oleh speaker kita dan manakala bahagian kedua merupakan sesi soal jawab. Okey. Sebelum saya mulakan, boleh tak kalau saya nak tanya sama ada anda mendengar atau dapat melihat saya dekat skrin, boleh klik button raise hand. Okey. Okey, terima kasih. Okey, webinar ini akan dikendalikan oleh Encik Farhan Kamaluddin yang bertajuk Analisa Teknikal bagi Pasaran Niaga Hadapan. Okey, disclaimer, webinar ini dijalankan hanyalah untuk tujuan pembelajaran sahaja dan pihak bursa ataupun LifeChamp tidak akan bertanggungjawab segala kerugian yang ditanggung oleh anda ketika melakukan urusan jual beli di sini. Okey. Okey, ini adalah senarai topik webinar yang kami akan jalankan pada tahun ini sehingga Disember. Bermula daripada hari ini sehingga Disember. Sebelum tu, saya akan cerita sedikit tentang profil speaker kita iaitu Encik Muhammad Farhan Kamaluddin. Merupakan pemegang lesen sah wakil pasaran modal CMSRL daripada Suruhanjaya Security Malaysia untuk pasaran saham dan pasaran niaga hadapan dan derivatif. Berpengalaman dan pernah berkhidmat di salah satu broker investment bank selama 10 tahun. Merupakan lulusan sarjana muda perniagaan antarabangsa dan sarjana pentadbiran perniagaan keuangan. Mempunyai diploma analisis teknikal oleh UK Society of Technical Analysts UKSTA dan Certified Financial Technician CFTE oleh Amerika Syarikat. Ahli Persatuan Remesa Bumi Putra Pribumi dan Ahli Persatuan Penganalisis Teknikal Malaysia MATA menganjurkan seminar kelas yang berkaitan dengan pasaran saham dan pasaran niaga hadapan. Mempunyai algorithmic trading system dan robotic trading system sendiri untuk memudahkan proses dagangan, pelaburan lebih mudah dan konsisten untuk produk pasaran niaga hadapan, tempatan mahupun global. Okey. Kalau macam tu, tanpa saya berlengah lagi, saya serahkan kepada speaker kita, Encik Farhan. Hello, Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua peserta. Okey, terima kasih Anissa, pihak LifeChamp dan Bursa kerana menjemput saya lagi untuk menerangkan topik hari ini, analisa pasaran teknikal, teknikal pasaran bagi pasaran niaga hadapan. Okey, baik, hari ini anda akan mempelajari beberapa topik yang yang saya sendiri senaraikan. So di mana anda akan memahami produk pasaran niaga hadapan tu dengan lebih mendalam dari segi spesifikasi dan pergerakannya. Kedua, anda akan dapat membezakan antara FCPO ni dengan produk pasaran niaga hadapan yang lain seperti FKLI dan faktor-faktor yang mempengaruhi tujuan dagangan bagi setiap produk ni. Yang ketiga, anda akan memahami cara dan kaedah nak menganalisis, buat analisis dan mengenal pasti trend pasaran niaga hadapan ni dari sudut fundamental sedikit dan dari sudut teknikal. So macam mana kita nak buat satu analisis.
sama ada anda nak masuk position ataupun nak trade ataupun nak baca keadaan, mungkin nak tengok pasaran saham tapi nak tengok pasaran hadapan punya pergerakan untuk kita merancang apa yang kita boleh buat di pasaran saham, sebagai contoh lah. Yang keempat, mengkaji dan menganalisa pergerakan semasa FCPO dan FKLI dengan jangka. Maksudnya saya menggunakan analisa teknikal ni untuk buat satu expectation ataupun jangkaan atau prediction pasaran hadapan ni nak ke mana lah untuk FCPO dan FKLI. Sebab topik yang kita akan cover untuk slide Lifechamp dan Bursa ni adalah hanya dalam, maksudnya hanya domestic product ataupun kita panggil pasaran tempatan lah. Jadi saya akan lebih menerangkan berkenaan dengan FCPO dan FKLI. Di webinar yang lepas saya dah menerangkan tentang basic ataupun pengenalan dari segi jenis-jenis produk dan sebagainya. Jadi hari ini kita akan go detail sikit about tentang dua produk, iaitu FCPO dan FKLI yang boleh kata famous lah, maksudnya ramai yang tahu berkenaan dua produk ni. Okey, kita bermula dengan pasaran niaga hadapan balik. Kita buat recap sikit. Okey, pasaran niaga hadapan ni bagi yang terlepas untuk sesi introduction yang first webinar. Jadi kita ulang balik, maksudnya pasaran hadapan ni adalah pasaran yang menempatkan pembeli dan penjual lah untuk produk derivatif ni sendiri. Maksudnya produk derivatif ni di bawahnya ada produk-produk pasaran niaga hadapan seperti futures, options, swap dan forward contract ataupun pasaran hadapan lah. Jadi pasaran niaga hadapan ni maksudnya satu pasaran lah, market yang menempatkan pembeli dan penjual produk derivatif itu sendiri. Jadi yang kedua adalah kontrak niaga hadapan, kita panggil futures contract. Apa yang kita dagangkan ataupun kita trade dalam pasaran niaga hadapan ni sebenarnya adalah kontrak. Kita panggil satu kontrak, perjanjian. Maknanya kita tak beli barang dulu, kita beli barang tu tapi secara kontrak. Maksudnya dalam satu kontrak tu, ia adalah perjanjian untuk membeli atau menjual sesuatu aset asas tu. Dia komoditi, sama ada dia komoditi ataupun instrumen kewangan, tapi dengan spek yang tertentu, iaitu kualiti, kuantiti yang tertentu untuk aset tersebut yang kita nak dagangkan tu, dan pada harga pasaran semasa. Maknanya kita beli trading ni pada harga sekarang lah, maksudnya berapa harga terkini, kita trade harga sekarang. Tapi ia akan diselesaikan ataupun produk tu akan dihantar balik pada tarikh masa akan datang. Maksudnya masa hadapan lah, pada lokasi yang kita telah tetapkan. So dia berlainan produk ataupun berlainan derivatif barang yang produk yang dia derive tu. Jadi berlainan lah cara penyelesaian dia, sama ada dia hantar produk ataupun kita kata dia selesaikan menggunakan cash. Jadi apa yang anda faham dekat sini adalah kita trade dalam pasaran niaga hadapan ni, satu market yang khas di bawah Bursa Malaysia Derivatif. So anda akan trade kontrak, iaitu perjanjian lah. Maksud kita trade hanya buat perjanjian je. Kita beli satu kontrak tu, okey, perjanjian dia sekian-sekian komoditi pada kuantiti yang tertentu dan pada kualiti yang tertentu. Beli pada harga sekarang tapi pengantaran atau penyelesaian dia pada masa hadapan. Maknanya kita beli sekarang, bayar akan datang lah sebenarnya. So kita tempah tu harga sekarang, perjanjian tu. Okey, ni secara ringkas tadi apa yang saya terangkan balik. Kontrak niaga hadapan ni adalah kontrak standard yang tadi kita dah cakap, kualiti, kuantiti didagangkan dekat bursa lah. Jadi seseorang tu dia boleh membeli atau menjual kontrak ni, dia kena deposit, dia kena buka akaun dulu di broker niaga hadapan. Tak kisah, dia sebenarnya broker niaga hadapan ni ada broker-broker tertentu, kecuali investment bank ni dia ada dia biasanya menawarkan produk yang pasaran hadapan ni lah. Tapi kalau ada broker-broker yang memang khas macam Phillip Futures, dia khas untuk futures, then dia akan lebih pada futures saja, tapi dia tak ada untuk saham. So anda kena buka akaun, deposit modal, dan anda boleh berdagang lah ataupun trade seperti mana yang kita nak tu lah. Jadi keuntungan dan kerugian akan dikreditkan atau didebitkan ke dalam akaun anda setiap hari. Maksudnya anda beli hari ni, anda jual ada untung, okey, dia terus masuk. Jadi malam anda dapat statement,
okay, untung dah masuk dalam account. Esok anda nak withdraw pun dah boleh withdraw. Maknanya dia mark to market ataupun dia ikut pasaran semasa. Kalau anda hold position, dia ikutlah closing berapa. So berapa untung tu walaupun anda tak close position tapi anda dah nampak dia floating, kita panggil floating lah. So dia boleh realise dekat harga pasaran semasa lah untuk mengambil posisi ataupun berdagang. Okay, so spesifikasi kontrak niaga hadapan tadi macam kita bagi tahu tadi yang di awal slide tadi, dia menentukan apa, di mana, bila, bagaimana suatu kontrak tu didagangkan. Okay, perbezaan produk niaga hadapan antara FCPO dan FKLI. So saya sentuh dua ni sebab dia antara produk yang boleh katakan ramai orang tahulah. Kalau dalam market Malaysia ni kira trade futures lah. So kita tanya dia tahu, oh futures ni FCPO lah kan. So biasanya dia orang tahu CPO dengan FKLI sebab dua ni boleh kata produk utama yang ada di bawah Bursa Malaysia lah, derivatif. Sebab di awal webinar dulu saya terangkan kita ada produk lain seperti gold, kita ada tin dan FM70 dan sekarang kita ada yang terbaru SSF, Single Stock Futures. Jadi saham pun anda boleh berdagang dalam bentuk futures. So itu nanti next webinar saya terangkanlah macam mana nak trade saham. So anda nak beli top glove, anda nak trade macam futures. Dia boleh trade macam tu. Jadi kita tunggu next webinar lah. Jadi hari ini saya akan terangkan perbezaan produk pasaran niaga hadapan ni antara FCPO dengan FKLI. So apa instrumen FCPO, apa instrumen FKLI dan macam mana dia didagangkan, macam mana diselesaikan dan sebagainya. Okey, macam tadi kita tengok ada spesifikasi kontrak niaga hadapan. So maknanya anda nak trade sesuatu produk tu macam FCPO ataupun FKLI, dia ada spesifikasi dia. Yang ni kita senaraikan lah aset asas dia ataupun kita panggil underlying instrument. Apa produk kita trade, size kontrak dia, pergerakan harga minimum dia, bulan dagangan dia, dagangan masa dagangan dia. So dia ada pergerakan limit berapa setiap trader boleh pegang position, berapa kontrak. So dia ada tarikh kontrak ditutup ataupun tamat dan grade ataupun lokasi kat mana dia nak hantar barang-barang tersebut. So anda trade local product ni ataupun FCPO dan FKLI ni dia ada spesifikasi yang ni lah. Sama juga anda trade global futures, anda trade Dow Jones, Hang Seng, anda trade commodity gold, soybean oil. So lebih kurang sama, semua ada spesifikasi yang khas tapi dia berbeza-beza bagi setiap produk. Okay, so yang pertama adalah derivative equity ataupun kita panggil equity futures lah. Jadi produk equity derivative berasaskan equity ni, pendasar dia ataupun underlying instrument dia adalah equity. Maksudnya apa yang derive, maksudnya apa yang disandarkan dalam saran untuk derivative equity ni, ia adalah menggunakan benchmark dia adalah index FBM KLCI, FTSE Bursa Malaysia lah, composite index. So maknanya kita underlying instrument ni maksudnya pendasar dia ataupun underlying maksudnya kita berdasarkan harga pergerakan pasaran indeks kita lah. Maksudnya kalau indeks kita naik, biasanya futures akan naik. So maknanya kalau kita nak jangkakan naik turun FKLI ni, kita akan tengok kepada pergerakan indeks kita lah, macam mana performance saham indeks tu dan bagaimana ekonomi semasa. So kita equity lebih pada pasaran saham lah sebab benchmark dia adalah FTSE Bursa Malaysia Composite Index. Okay, so yang kontrak single stock futures ni itu next webinar nanti. So anda jangan ketinggalan lah. Untuk kontrak SSF ni, dia ada beberapa saham yang terpilih yang didagangkan dalam bentuk futures. So dia menarik lah. Dia bukan option tapi dia memang futures. So anda letak margin, anda boleh trade saham top glove, saham-saham tertentu lah. Ada 10 saham kalau tak silap yang terkini. Okay. So dalam produk derivative equity ni kita ada FKLI, kita ada option, FKLI option Kuala Lumpur Index, SSF tadi, dengan sekarang kita pun galakkan trade yang mid 70, FM70.
modal yang lebih kecil dan pergerakan dia pun lebih pun semakin aktif. Okey, yang ni kita go through dia punya spec. So anda boleh dapatkan spec ni dalam laman web Bursa Malaysia. Dia ada underlying asset macam tadi contract size. Contract size ni value of kita punya contract FKLI tu. Jadi dia darab dengan 50. Maknanya setiap mata tu bergerak adalah dengan bersamaan RM50. Jadi berapa value index tu maknanya kita tengok berapa harga FKLI tu. Maksudnya mata FKLI sekarang kita darabkan 50, kita tahu contract size untuk contract FKLI tu. Okey, minimum tick ni 0.5, maknanya pergerakan dia 0.5, 0.5. So maknanya 0.5, 0.5 jadi satu mata kan. Satu mata tu darab dengan RM50. Yang tu pergerakan dia lah. Jadi bila dia 0.5 minimum tick ni maknanya pergerakan dia adalah RM25 lah per kontrak. Okey, seterusnya kontrak month. Kontrak month ni kita ada untuk FKLI, perbezaan dia lah. Untuk FKLI ni dia trade spot month. Maknanya bulan semasa. Macam sekarang adalah bulan Ogos. So kita trade yang bulan aktif adalah bulan Ogos. Jadi yang tertera dalam market ataupun yang anda akan nampak adalah spot month, next month and next 2 quarter ataupun the next 2 quarter lah. Maksudnya dalam pasaran ataupun dalam platform anda ataupun bursa. So anda akan nampak kontrak month ni ada dalam lebih kurang 4 kontrak. 4 kontrak itu spot month, next month dengan next 2 quarter. So dia ada 4 total. Jadi kontrak-kontrak ni berbeza harga, berbeza mata. So anda boleh pilih lah, anda boleh trade spot month, anda boleh trade next month. Tengok strategi macam mana kita nak trade tu. So kalau kita nak hold position, kita akan mungkin pilih kontrak yang akan datang. Tapi kalau anda nak straight spread, anda akan trade 2 kontrak yang sama. Jadi anda nak trade sekarang intraday ke, biasa kita akan cari spot month lah. Sebab spot month tu lebih aktif, volume dia lebih banyak, open interest pun akan lebih tinggi. Okay, so untuk FKLI ni trading hours dia bermula daripada jam 8.45 pagi, lebih awal 15 minit sebelum pasaran saham dibuka, dan ditutup waktu rehat 12.45 tengah hari. Awal sikit sebelum pasaran, lambat sikit sebelum pasaran saham selepas pasaran saham ditutup. So dia bersambung semula sama dengan saham 2.30 petang, dan dia tutup lewat sikit daripada pasaran saham tutup pukul 5. So FKLI tutup pukul 5.15, 5 suku. Untuk settlement basis pula, maknanya dia menggunakan cash settlement. Kiranya kalau anda nak tutup ataupun anda hold kontrak tu sampai expired ataupun matured, so dia akan settlekan anda punya, maksudnya penyelesaian kontrak tu akan dibuat secara cash. Jadi anda kena selesaikan, maksudnya kita tak ada produk. So FKLI ni dia based on index, underlying dia ataupun pendasar dia. Jadi penyelesaian dia adalah secara cash. So kita tak boleh dapat saham index tu masukkan akaun CDS kita contohnya. So kita tak macam tu. Jadi margin requirement sekarang adalah 4,200. So 4,200 ni yang terkini lah, yang latest tu. Ni spesifikasi lagi lah. So yang lebih details anda boleh tengok dalam Bursa Malaysia punya website. Okay, ni anda boleh dapat yang ni dalam Bursa Marketplace. So Bursa Marketplace ni dia just like subsidiary untuk Bursa Malaysia lah. So dia mereka buat satu tempat yang kita boleh rujuk. Anda boleh tengok market, anda boleh buat paper trade, anda boleh akses kepada saham, boleh buat portfolio dan sebagainya dalam Bursa Marketplace ni lah. So anda boleh search Google, cari Bursa Marketplace, anda register, anda boleh belajar dekat situ. Kita ada trade macam mirror. Jadi banyak tempat, banyak info-info yang kita boleh dapat dalam ni. So antara satunya saya ambil kita punya market lah. So yang pergerakan dalam Bursa Marketplace ni adalah delay 15 minit. Maksudnya dia lambat 15 minit untuk harga dia. Jadi harga ni saya ambil beberapa hari yang lepas semasa slide ni dibuat. So kita nampaklah dekat sini spek dia FKLI. So underlying instrument dia macam tadi saya tunjukkan, FTSE Bursa Malaysia Kuala Lumpur Composite Index. Dan pergerakan dia multiply by RM50 ataupun RM50. So kita nampak
setakat ni naik lah kan daripada pagi ni lah. So kita nampak pukul 11 tu dia naik lah. Macam itulah pergerakan indeks kita. Dia akan bergerak setiap minit, setiap saat. Okay, so dekat sini pun anda akan nampak bulan yang kita trade adalah spot month, Ogos 2020. So anda tengok volume dia paling banyak ada 6,879 kontrak. Settlement price dia waktu tu 1578 lah. Kita panggil last done price. So kita nampak high, open high, low, close. Dia macam saham, siapa yang biasanya dah familiar dengan saham, so anda akan nampak dia lebih kurang sama lah. Cuma anda akan confuse sikit sebab kita trade FKLI ni, ialah FKLI lah, bukan saham. Saham ada banyak kan. So FKLI ni, normally kita trade satu lah, melainkan kita trade spread. Okay, so dia ada bulan September, dia ada next quarter, December, dia ada next 2 quarter, December dan March 2021. So maknanya anda boleh pegang kontrak March ni sampai bulan March tahun depan. So maknanya kalau anda menjagakan yang FKLI ni akan naik sampai tahun depan bulan March contohnya. So anda beli kontrak bulan March sekarang. So kalau bulan March tahun depan dia betul indeks sampai 2000 point contohnya kan. So anda akan dapat untung yang banyak lah. So anda tak perlu tutup kontrak tu setiap bulan. Sebab kalau anda pegang kontrak bulan Ogos, anda perlu tutup kontrak tu pada akhir bulan Ogos. So macam bulan ni 30 hari bulan adalah hari terakhir. Kita akan tengok settlement price berapa dan kita akan bayar secara cash berapa position anda tu. So maknanya anda kena tutup lah sebelum habis bulan Ogos. Jika anda pegang bulan September, so anda boleh hold position ataupun pegang kontrak tu sampai bulan September. Okey, yang kedua adalah kita beralih kepada derivatif komoditi. Jadi derivatif komoditi ni pula ada dua kategori. Kita panggil satu agriculture ataupun pertanian punya produk, waste, ataupun yang kedua kita panggil logam berharga, precious metal lah, emas, silver dan sebagainya. Cuma yang didagangkan dekat Bursa Malaysia ni adalah tin tak ada ni lah, cuma gold lah, futures gold. So yang first ni kita tengok pasar niaga hadapan gold, emas, niaga hadapan sawit mentah FCPO yang kita cover hari ni. Dia ada juga hadapan all-in sawit, dia ada minyak sawit mentah USD, dia ada isi rong mentah, dia ada tin, dia ada option lagi atas CPO tu. Tapi yang trade yang aktif, biasa kita akan tengok FCPO lah. Kita akan lebih familiar dengan dua ni, maksudnya FCPO dengan FKLI. Okay, sama juga. Yang ni anda boleh dapat underlying asset dia. Anda boleh dapat brochure ni ataupun pamphlet ni dekat dalam website Bursa untuk anda simpan ke ataupun buat rujukan. Okay, untuk FCPO ni underlying dia adalah crude palm oil. So maknanya bila anda trade FCPO ni apa? So dia futures crude palm oil punya kontrak. Jadi bila FCPO ni underlying asset dia adalah crude palm oil lah. So anda trade crude oil dia punya underlying asset ataupun instrumen pendasar dia. Jadi sekarang ni FCPO, anda akan trade FCPO dia punya underlying dia crude palm oil. Jadi bila anda trade crude palm oil, dia adalah bahan fizikal. So barang fizikal ni anda akan dapat settlement dia by delivery. So dekat sini menarik sikit, ramai yang cakap kau nak trade FCPO dapat nanti hantar kat rumah 25 tan minyak sawit mentah. Contoh macam itulah. Sebab dia betul-betul berlaku, cuma di pihak broker ataupun di pihak bursa akan tapis lah mana yang nak beli fizikal, dia akan ada kontrak khas dia ataupun account khas dia. Memang dia nak terima kontrak tu ataupun dia delivery ataupun dia buat delivery penghantaran produk dia. Macam saya Dabi nak jual minyak, dia jual kat market yang sama, cuma kontrak dan account dia berbeza dengan kita yang nak trading lah. Kita panggil retailer. Jadi bila kata settlement dalam bentuk fizikal ni, memang fizikal akan dihantar ataupun akan menghantar ke lokasi yang kita dah tetapkan, bursa dah tetapkan lah dekat mana location yang dia nak hantar. So maknanya kita bukan trade tipu-tipu lah. Kira beli produk tu pada masa sekarang. So sampai masa dia mature ataupun sampai masa dia expired, kita kena hantar produk tu lah kalau kita beli, kalau kita jual produk tu. Tapi kalau kita beli produk tu akan sampai kat rumah kita. Jadi bukan kat rumah lah, kat lokasi yang kita tetapkan.
So contract size bagi FCPO ni adalah 25 tan metrik. So dalam 25 tan lah, maknanya kuantiti untuk satu kontrak anda beli 25 tan minyak sawit mentah. Jadi pergerakan dia adalah RM1. Harga CPO ni, FCPO ni bergerak dengan minimum tick dia adalah RM1 lah, ataupun kita panggil 1 point, 1 mata. Jadi 1 mata ni bersamaan RM25. Sebab anda beli 25 tan, jadi setiap 1 tan tu mewakili RM1 tadilah. Jadi pergerakan harga dia RM1. Jadi RM1 tu bersamaan RM25. Yang ni kita tengok nanti kemudian macam mana RM1 boleh dapat RM25 kan. Okay, so trading hours ni bermula lambat sikit daripada saham daripada FKLI. Dia bermula pada jam 10.30 pagi, berakhir pada 12.30 tengah hari. Okay, dia akan sambung balik 2.30 sama dengan semua market di Malaysia, dan dia berakhir paling lambat pukul 6. So dia bukan paling lambat lah, tapi dia akan berakhir pada jam 6 petang. Okay, yang seterusnya kontrak month. Tadi kita tengok FKLI ada 4 kontrak yang didagangkan. So kalau FCPO ni dia banyak. Dia ada spot month, dia ada next 11 subsidy month. So maknanya dia ada 11 spot month satu, dia ada 11 lagi bulan seterusnya, dan dia ada odd month ataupun bulan ganjil bagi setiap 36 bulan yang akan datang. So maknanya kontrak tu akan banyak lah bila anda tengok dalam market tu. Tapi janganlah kita pun tak tengok kontrak-kontrak akan datang tu, sebab volume takkan banyak dekat kontrak akan datang tu. Kita akan trade bulan ketiga pasaran akan datang. Maksudnya KLI kita trade pada bulan spot month, pada bulan semasa. Tapi untuk FCPO ni kita trade pada 3 bulan akan datang. So macam sekarang bulan 8, kita trade bulan 9, 10, 11. Kita akan trade bulan November. Jadi sebab tu kita panggil futures contract. Sebab kita beli bulan 11 punya kontrak, bukan sekarang punya kontrak tau. Maksud kita tak beli harga minyak sekarang ni. Kita nak menjangkakan apa akan berlaku pada bulan November nanti. So kalau bulan November naik, maknanya kontrak seterusnya akan naik. Macam tu lah. Jadi kita nak tahu instrumen apa kita trade, bila bulan macam ni lah, bila dia akan expire, bila dia akan tukar bulan, bila dia masa dagangan dia, dan berapa margin dia. Margin ni penting lah sebab modal untuk kita trade tu. So margin adalah RM4,500. Modal anda trade RM4,500 bagi satu kontrak. So jika anda ada RM10,000, anda boleh cukup 2 kontrak. So anda boleh trade 2 kontrak. So untung lebih berganda lah kalau dia untung. Dan kalau loss pun dia akan berganda juga loss tu. So kena berhati-hati lah. Yang ni spesifikasi yang sama tadi. Saya ambil daripada Bursa Malaysia. Kita boleh tengok sama tadi. Apa yang ni tadi dah summarize dalam bentuk yang lebih simple lah, point-point. So jika anda nak lebih detail berkenaan dengan harian limit, semua dia ada dekat sini. So hard spekulatif berapa, so the grade contract dia grade apa untuk FCPO. Jadi semua dia ada detail ni. Setiap produk futures yang didagangkan bukan hanya di Malaysia, tapi di mana-mana. Macam Bursa Malaysia dah buat kerjasama dengan CME Global. So dalam produk CME tu ada banyaklah global kan. Anda boleh trade NYMEX Gold dan COMEX Gold dan sebagainya lah. Jadi semua ada kontrak yang sama. So anda boleh refer pada mana-mana broker yang anda buka account tu. Okay, yang ni sama juga saya ambil di Bursa Marketplace. So apa yang anda nampak dekat sini adalah instrumen FCPO. Okay, anda akan nampak kat sini chart lah. Ni chart harian pada masa yang hari itulah saya ambil slide ni saya buat. Okay, so underlying dia crude palm oil, contract size dia 25 tan, dan untuk contract month ni saya tak ambil full. So dia ada ambil yang terkini lah. So dia ada, kita trade bulan November, so saya ambil bulan November. So dia ada bulan November, Oktober. Masa ni kita trade bulan Oktober lagi. So 16 hari bulan kita akan start trade bulan November. Jadi sebab tu kita nampak dekat sini, kalau kita nak identify ataupun kita nak kenal pasti kontrak mana kita nak trade, cara mudahnya adalah kita tengok dengan lihat dia punya dari segi volume dia.
So kita nampak volume paling tinggi adalah bulan Oktober. So maknanya bulan yang aktif adalah bulan Oktober 2020. Anda boleh trade bulan September, anda boleh trade bulan Ogos. Bulan Ogos dah tak boleh lah. Bulan Ogos dia spot month. Bulan semasa ni dia kira spot month. So kalau saya tak galakkan klien untuk trade bulan Ogos. So kita akan cari at least third month ataupun fourth month, next month. Sebab bahaya kalau anda hold sampai spot month nanti anda tak dapat selesaikan kontrak tu, anda kena dapat physical product ataupun anda kena penalty oleh Bursa Malaysia. So kita tak galakkan lah. So maximum is second month lah. Maknanya kalau macam sekarang anda trade sampai bulan September, so sebelum pindah kontrak yang baru, so anda kena close position lah. Okay. So bila anda tengok dekat sini dari segi volume, peningkatan di bulan November ni, bila dia semakin dekat nak expired, dia expired pada 15 hari bulan setiap bulan. So maknanya 16 hari bulan dia akan bermula dengan kontrak yang di bulan yang baru. Jadi bila anda tengok dekat sini, so pergerakan bila anda selalu tengok lah sebenarnya, pergerakan bila dia nak berakhir kontrak tu, kontrak month tu dia akan bulan akan datang tu dia akan meningkat lah. So ramai orang berpindah kontrak ke kontrak yang akan lebih aktif. Okay. Jadi dekat sini harga dia, so harga dia tak sama dengan FKLI sebab dia bergantung. Macam ni lah kita tengok harga sawit. Kadang kita selalu tengok beli saham sawit kan, tapi kita tak tahu saham sawit ni macam ni kita nak tahu jangkaan pergerakan dia naik ke turun kan. Selain data fundamental, so bila dalam kita kaji fundamental punya data daripada untuk FCPO ni, untuk crude palm oil ni, so anda akan dapat secara tak langsung anda akan dapat bayangan macam mana dagangan untuk kontrak FCPO ni dilakukan lah. So kita menjangkakan harga naik, so harga FCPO ni pun juga akan meningkat lah pada masa yang tertentu. Jadi kalau anda beli saham yang berkaitan dengan plantation, so anda akan nampak bila timing yang sesuai anda nak beli saham-saham berkaitan dengan peladangan ataupun sawit. Okey, seterusnya kaedah analisa teknikal pasaran niaga hadapan. So saya gabungkan sekali dengan fundamental sikit. So untuk dapat gambaran kasar macam mana kita nak buat analisa tu. Okey, cara membuat dagangan, maksudnya kaedah membuat dagangan. Kita dalam terma untuk futures ni kita panggil long ke short. So kalau macam saham kita buy ke sell kan. So dalam untuk pasaran hadapan ni dia panggil long ke short. Tapi sama lah kalau kita kata buy ke sell ke ataupun long ke short ke, beli ke jual pun asas dia sama lah. Maknanya long tu perjanjian untuk membeli suatu kontrak pada masa hadapan yang tadi kita cerita, dia akan ditetapkan pada harga yang ditetapkan waktu kita beli atau kita long tu lah. Maksudnya perjanjian tu, okay, saya nak buat long position atau beli satu kontrak. So waktu tu anda akan membuat satu perjanjian pada masa harga sekarang ni, tapi ditetapkan untuk kontrak yang akan datang. So maknanya harga tu ditetapkan sekarang tapi kontrak tu kontrak yang akan datang. Sama juga untuk short ni adalah sell lah ataupun menjual. Jadi perjanjian untuk menjual sesuatu kontrak pada masa hadapan pada harga yang ditetapkan semasa perjanjian tu dibuat. So macam saya nak sell kontrak ni sekarang, okay, jadi kita dah deal. Kita dah buat satu perjanjian yang saya nak jual kontrak ni tapi diselesaikan pada masa akan datang. Okey, seterusnya kita dah tahu kaedah nak buat. Kenapa kita nak trade pasaran hadapan ni? So saya terangkan sikit lah. Satu, kita nak trade futures ataupun dagangan hadapan ni, niaga hadapan ni. Faktor utama adalah leverage. Sebab ada orang kata nak beli saham saya tak ada duit banyak, 100,000 nak beli saham, 50,000 nak beli saham. So kalau anda nak modal yang kecil, leverage ni yang dapat membantu anda. Maksudnya dengan okey, kita tengok maksud dia kat sini. Leverage ni adalah kemampuan kita untuk mengawal sejumlah besar aset dengan menggunakan modal yang kecil dan ia menjadikan bila modal kecil anda boleh trade kontrak yang besar. Maknanya kita boleh kata leverage tu akan semakin meningkat ataupun tinggi. Jadi dia akan
memaksimumkan ataupun memberi efisiensi ataupun efisien lah penggunaan modal kita. Maknanya kita tak perlulah letak 100,000 nak beli kontrak yang bernilai 50,000. Contoh macam tu lah. Maknanya dengan modal yang kecil ni anda boleh trade satu kontrak yang besar. That's why orang suka leverage ni. So lagi tinggi leverage, lagi kecil modal, lagi besar kontrak tu. Jadi kontrak size dengan modal tu akan menentukan nilai leverage tu berapa. Berapa kali leverage lah, nilai leverage tu. Seterusnya adalah untuk hedging. Kedua, tujuan utama kita trade ni adalah untuk hedging lah. Pasaran hadapan ni dibuat lah. Jadi hedging ni maksudnya profesional tahu macam mana nak manfaatkan produk ni sebab mereka ada amount yang besar. So hedging ni kita boleh kata dia adalah teknik ataupun strategi untuk lindung nilai. So dia nak jaga risiko dia supaya tak rugi banyak. So dia buat hedging. Jadi jika professionally maksudnya mungkin fund manager ataupun memang local participant dan sebagainya. So diorang gunakan hedging tools ni ataupun strategi hedging ni untuk kontrol nilai dia. Jadi contoh kalau kita nampak hari tu, contoh sekarang situasi ekonomi macam tak menentu. Mereka contoh fund manager ni takut harga saham-saham ni jatuh. Jadi diorang akan buat position dekat pasaran futures sebab saham ni kita tak boleh jual dulu, kita nak beli kemudian. So anda kena masuk dekat futures. So futures ni kita boleh sell dulu. Kita nampak market nak jatuh, kita sell. So sebelum jatuh kita dah sell, jadi bila dia jatuh, kita akan dapat untung daripada kejatuhan FKLI tu. Jadi anda boleh lindung nilai saham anda. Saham anda akan rugi sebab sebab pasaran turun. Tapi FKLI akan untung sebab anda sell dulu dan pasaran turun. Jadi kita kata profesional tahu sebab kita boleh belajar cara tu, cuma kita lebih pada nak trading lah untuk FKLI ni. Tapi kalau anda nak buat konsep yang sama, so anda perlu details, buat kajian berapa size, lot size yang diperlukan untuk berapa jumlah nilai saham yang anda ada. Okay, so dekat sini saya bagi dua contoh ataupun satu case study yang melibatkan equity dan futures. Dia menerangkan leverage dan hedging ni sendiri. Di bawah topik yang sama lah, maknanya okey, contohnya anda ada equity, anda beli saham lah, bernilai 80,000. So anda perlu bayar 80,000 lah nilai dia, cukup itu. Okey, Imaiza atau dealer akan call anda untuk bayar. Okey, saham ni anda dah beli 80,000, okey hari ni anda kena bayar tunai 80,000. Maknanya dia tak ada leverage. Sebab anda beli 80,000, anda kena bayar 80,000. So modal dia terlalu besar. Jadi pembelian tunai tanpa leverage. Okey. Sekiranya pasaran naik 10% dan harga saham yang anda beli tadi, ABC punya saham, contohnya saham ABC yang anda beli 80,000 tadi, harga saham pun akan naik 10%. Jadi profit anda letak modal beli saham 80,000. Jadi untung kenaikan daripada kenaikan tu adalah 10%. Maknanya anda akan untung 8,000 daripada 80,000 modal tu. Anda naik, harga saham naik 10%, anda akan untung 8,000. Jadi return on investment ataupun ROI adalah 8,000 bagi dengan 80,000 tadi, anda akan dapat 10% lah kenaikan harga saham tu, ataupun yalah, modal anda laburkan 80,000, anda dapat 10%, anda dapat untung 8,000. Okey, so di futures pula keadaan dia berbeza. Anda beli satu kontrak FKLI pada 1,600 mata. Contohnya lah, waktu tu FKLI mata point dia adalah 1,600. Jadi nilai untuk 1,600 ni, macam indeks sekarang 15 lebih. So kita andaikan yang kita beli satu kontrak FKLI ni pada 1,600 mata. Jadi nilai dia adalah bersamaan darab dengan 50. Nilai FKLI satu kontrak tu adalah 80,000 juga. Tapi berapa modal untuk anda beli satu kontrak futures ni? So anda perlukan margin hanya 4,000. Macam sekarang yang terbaru margin untuk FKLI adalah 4,200. Jadi 4,200 lah anda perlukan margin atau modal untuk beli satu kontrak yang bernilai 80,000. Jadi dekat sini contoh saya bagi 4,000. Waktu slide ni dibuat 4,000. Okey, so anda perlukan 4,000. Deposit 4,000 dekat broker anda. So anda boleh buat satu pembelian kontrak FKLI. Dan macam mana kita nak kira leverage dia? Dekat sini kita nampak
okey, saya modalkan dengan 4,000, saya boleh beli contract size dengan 80,000. So nilai leverage ataupun kita panggil berapa kali leverage tu adalah bersamaan dengan 20 kali. Kita panggil 20 times ataupun 20 kali lah. Kalau based on harga yang saya beli tu dan berapa harga yang saya beli tu 1,600 tu dan berapa modal, maknanya berapa margin yang ditetapkan. So kalau margin meningkat 4,500 ataupun 5,000, maka leverage tu akan menurun lah, sebab modal yang saya perlukan adalah lebih besar. Tapi kalau bursa tetapkan 3,500 ataupun 3,000 margin, so maknanya leverage anda akan besar sebab anda perlukan 3,000, anda boleh beli satu contract size yang bernilai 80,000. So dia berbeza dekat situ lah, kita main dengan leverage. So ramai yang suka trading futures ni, dia suka leverage ni lah. Sebab kadang-kadang dia tak tahu pun leverage apa, tapi konsep dia tu bila anda dah dengar benda ni, so anda tahulah, okay, rupanya leverage benda ni. So kita letak 4,000, kita boleh beli contract size yang bernilai 80,000 kan. So sekiranya pasaran saham tadi naik 10%, sama dengan saham, so pihak A beli saham, pihak B beli futures. Jadi bila harga saham ni naik 10%, pasaran saham naik 10%, indeks KLCI pun naik 10%. Jadi FKLI pun samalah, sebab FKLI ni based on indeks FKLI. FKLI ni pendasar dia adalah indeks KLCI. Jadi kalau indeks naik 10%, FKLI akan naik 10%. Jadi bila anda profit 1,600 mata, maksudnya darab 10%, anda untung 160 mata. Jadi indeks FKLI ni naik 160 mata, anda darab dengan RM50 satu mata, satu point, so anda akan dapat 8,000. Okey. So 160 mata darab dengan 50, anda untung 8,000. Jumlah yang sama dengan saham tadi. Tapi apa yang anda untung sebab anda memerlukan modal hanya 4,000 saja di futures, tapi anda memerlukan 80,000 di saham. So dekat sini kita akan nampak macam mana penggunaan modal yang kecil ni akan menentukan nilai leverage tu. So dekat sini cara hedging juga dibuat andai kata dia terbalik. Okey, saham anda beli, okeylah anda untung 10%. Okey, andai kata saham ni turun ataupun pasaran saham turun 10%. So maknanya anda dekat saham anda akan rugi 10%. Tapi dekat futures anda boleh buat position terbalik. Maksudnya ataupun kita buat position sell ataupun jual untuk kontrak FKLI ni. Jadi bila FKLI ni anda jual dulu, bila tunggu harga jatuh anda beli balik, so anda akan untung dekat futures. So dia akan cover loss dekat saham tadi. Jadi yang tu konsep hedging tadi. So dekat saham kita nampak lah, dekat futures ni kita nampak lah tujuan kenapa kita nak trade futures ni ataupun pasaran niaga hadapan ni. So macam ni. Yang ketiga lah, dia punya tujuan pasaran niaga hadapan ni dibuat adalah dengan sebab dia boleh trade, kita panggil two way market. Dua direction, maksudnya kalau dalam saham kita hanya beli harga rendah, jual harga tinggi. Beli RM1, jual RM2, anda untung RM1, yang tu untung anda. Tapi bila saham turun, anda tak boleh sell dulu, anda tak boleh jual saham RM2, anda beli balik RM1. So tujuan FKLI dekat sini lah. Jadi bila market turun ataupun drop, orang akan beralih kepada pasaran niaga hadapan. Jadi apa-apa pun, macam sekarang kita boleh get ready. Kita tak tahu bila market akan turun dan sebagainya. So anda boleh prepare, ada account futures, anda belajar sikit-sikit macam ni, sertai webinar dan sebagainya. So anda akan nampak macam mana pergerakan saham dan pergerakan indeks tu. Dan bila jika saham turun, jangkakan turun, jadi anda boleh buat untung dekat pasaran niaga hadapan. Walaupun tak untung dekat saham. Jadi untung siapa yang ada ilmu pasaran niaga hadapan ni lah. So dia memberikan pulangan yang tinggi ke atas modal sebab dia pasaran dua hala. Jadi situasi yang pertama, kalau kita beli dia naik, okey tak ada masalah lah. Kita panggil, contoh kita jangkakan market tu bullish. Jadi anda beli harga pada mata 1,500 mata, kan, dia naik 1,600, anda jual satu kontrak tersebut yang sama pada 1,600 mata, so untung 100 mata, so anda dapat 5,000. Tengok tiba-tiba okey, nampak market drop lah, kita nampak market bearish ni sebab
ekonomi tak cantik ataupun COVID dan sebagainya. So kita nampak pasaran nak turun. Jadi anda buat satu position sell, anda nampak kontrak semasa, okey 1600 mata. Ni anda buat satu position sell dan kemudian anda beli balik kontrak FKLI itu bila dia dah betul-betul turun 1550 dia turun, anda nak ambil untung contohnya kan. So anda dapat 50 mata kat situ. Walaupun position tu ataupun direction tu menurun. Jadi bila anda untung 50 mata ni anda dapat 2,500 tu. Sebab 50 mata kali dengan 50 point, so anda dapat 2,500. Saya tak tunjukkan jalan kira dia. Tadi kita dah kira kan. So anda nampak dekat sini perbezaan dia. Anda boleh ada position beli dulu, jual kemudian. Anda boleh ada position sell dulu, beli kemudian. Maksudnya jual dulu, beli kemudian. So long short, long short long. Okey, ini dalam bentuk chart. Saya ambil contoh FCPO pula, tadi FKLI kan. Okey, so FCPO ni jangkaan dia okey, kalau kita jangkakan naik, keuntungan dia sama lah. Kita nampak dekat sini, kita beli satu kontrak. Sekejap ya. Okey, kat sini kita nampak okey, market turun. Tiba-tiba dia break down trend line. So dia break atas ni, kita beli satu kontrak. Kita jangkakan dia nak naik lah sebab dia dah break down trend line. So bila anda masuk dekat sini harga 2132. Saya marking kat sini. So then dia betul naik sampai 2165. Anda nampak okey dia dah break uptrend line. So nampak nak jatuh pula. Jadi kita take profit. Take profit 2165 tolak 2132. Ni buy dulu, sell kemudian. So anda untung 33 mata. Darab dengan 25. Untuk FCPO kita darab 25. So anda untung 825 untuk satu position ni saja. Satu kontrak anda untung 825 dalam masa beberapa minit lah. Sebab ni saya pakai candle 5 minit. So satu candle ni 5 minit, 10 minit, 15 minit, 20 minit, 30 minit, 25 minit, 30 minit. Jadi hanya beberapa minit anda untung 825. Modal anda berapa? 4,500 saja untuk FCPO. So dia boleh buat buy dulu, sell kemudian. That's why orang suka trade futures ni. Ada orang dia suka futures, tak suka saham. Ada sebab lambat lah apa semua kan. Cuma lately yang saham agak aktif, so dia laju sikit. Tapi FCPO tetap lebih laju dan leverage tetap lebih tinggi. Saham anda perlukan modal yang besar. Okey, ni untuk FCPO pula. Bila FCPO ni, dia sama dengan FKLI. Kita boleh, futures semua produk yang kita boleh buat futures ni two-way market. Jadi kita nampak pergerakan FCPO ni macam nak turun kan. Dia break uptrend line ni. Kan kita nampak dia naik, okey dia break. Okey kita dah nampak nak sell ni. Kita sell kat sini. Dia break kan. Okey so kita sell kat sini. Then dia turun. Kita sell dekat 2147 ni. Closing atau esoknya. So dia turun dan sampai sini dia break down trend line. So dia naik. Okey ni nampak dah naik pula. So kita take profit kat sini. Jadi bila kita take profit kat sini, so kita kira lah, maknanya tadi kita untung, kita masuk position 2147, kita sell dulu kita nampak dia nak turun, kita sell dulu, jangan kita pergi beli pula, kita beli kat sini, dia turun, kita rugi lah. So kita sell dulu. Bila kita sell dekat point ni, dia breakout ni, dan kita akan untung 22 mata. 22 mata kali RM25, satu mata. So kita untunglah dalam 500.5. So kita untung 500.5. So pergerakan ni kita nampak dua situasi ni, beli dulu, kemudian sell, jual. Yang ni jual dulu, kita beli kemudian. Okey, so margin tadi modal lah yang kita nak cerita tadi. Maksudnya yang ni saya just masukkan supaya anda tahulah. Jadi bila anda dah ada account, anda perlukan modal. So kita panggil dalam futures market ataupun futures trading ni kita panggil margin. Macam saham kita panggil modal lah kan. So untuk futures kita panggil margin. Jadi dia boleh katakan sebagai modal yang wajib kita sediakan jika anda nak berdagang pasaran niaga hadapan. Okey, so dia didefinisikan sebagai jumlah minimum untuk tujuan dagangan tu, membolehkan pedagang tu ataupun trader tu pegang satu kontrak niaga hadapan tu. Tak kisah berapa lot, tapi
margin ni adalah jumlah minimum. So maknanya Bursa Malaysia Derivative tetapkan 4,500 untuk FCPO. So anda perlu ada 4,500. Kalau anda letak 100,000, so anda bagi dengan 4,500. So anda boleh pegang berapa maksimum kontrak lah untuk dagangan apa ni, kontrak dapat ni. So macam kalau anda 40,000 untuk trade, untuk trade, contohnya anda nak pegang 10 kontrak pasaran niaga hadapan bagi FKLI. So 4,200 yang margin terkini darab dengan 10 kontrak, so anda dapat jumlah modal minimum yang anda kena ada untuk anda nak trade 10 kontrak. So dia depends lah, ada orang nak trade 5 kontrak, ada orang nak trade 1 kontrak saja. So dia punya jumlah minimum perlu cukup lah untuk 1 kontrak adalah 4,200 untuk FKLI dan 4,500 untuk FCPO. So dia boleh katakan sebagai wang jaminan lah. Maksudnya anda letak modal tu sebagai cagaran je. Jadi sebab bila anda letak wang cagaran ni, sebab anda beli satu kontrak, contohnya macam FKLI tadi kan, situasi kita bagi contoh tadi, FKLI anda beli satu kontrak pada harga 1,600 mata, tapi dengan modal 4,000 kan. So maknanya nilai kontrak 80,000. Anda tak perlu keluarkan 80,000, anda hanya keluarkan 4,000 saja. Tapi anda boleh pegang nilai kontrak tu 80,000. Jadi margin ni dia bertindak sebagai wang cagaran ataupun collateral lah. Okey, seterusnya jumlah modal ni ataupun margin ni biasanya dalam 2 ke 15% daripada nilai kontrak tu. Tak kisah futures apa produknya, so dia punya lingkungan dalam 2% hingga 15%. Okey, kadar margin ni ditetapkan oleh BMD, Bursa Clearing House lah. Dan macam mana mereka tetapkan, satu indeks, satu benchmark utama yang digunakan adalah volatility. Maknanya bila market tu volatile, naik turun dia terlalu laju, so margin tu akan dibesarkan. Contoh macam itu drop banyak sebab COVID kan, so kita start PKP, jadi bursa dia naikkan margin tu lebih tinggi supaya kurangkan volatility ataupun lebih selamatkan jika kita ada position lah. So dia boleh cover lebih sikit modal tu. Jadi sistem margin ni dia mempunyai cili leverage lah. Dia menggunakan cili leverage tadi. So dia ada anggaran berapa nilai ataupun leverage tu berapa kali untuk kita tetap clearing house ni tetapkan jumlah margin. Ni yang terbaru lah. Last update kalau tak silap 18/3 itu 4,200 untuk margin FKLI dan FCPO ni 1/7, 4,500. Maknanya baru lagi lah, 1/7 ni baru turun. So tak semestinya harga naik, margin akan naik, tapi dia akan tengok volatility semasa. Tak semestinya harga turun, dia akan turun. So jangan ada orang kata, sekarang CPO dah murah 1,800 contohnya, margin mesti murah. Tak ada, dia tak semestinya. Mungkin kalau dekat 1,800, 2,000 punya harga FCPO dia volatile, so mungkin margin still 4,000 ataupun 4,500 juga. So penentuan dia bukan ikut harga underlying tu sendiri. Dia ada ambil, tapi dia tak terlalu weighted dia ataupun pemberat dia tak lebih pada situlah. Dia akan tengok lebih pada volatility. Okey, kat sini kita tengok faktor-faktor yang mempengaruhi dagangan CPO dan FKLI lah. So kita go through. Saya rasa semua orang tahu isu-isu semasa domestik, global, sebab kita kena rajin baca lah mana-mana, sebab tak kisah anda trade saham ke, trade apa-apa produk pun mesti ada underlying, mesti ada faktor-faktor ataupun isu semasa dia, ataupun kita panggil lebih pada fundamental punya isu ataupun data. So anda tengok macam Malaysia sekarang kita ada ekonomi yang agak slow, GDP mungkin akan turun untuk this round lah, untuk next GDP punya data. Jadi sebab kita ada PKP lah, MCO. Jadi prestasi syarikat pun akan, ni untuk yang saya buat ni untuk yang expectation ataupun jangkaan pada bulan-bulan akan datang ni lah, bulan 8, 9, 10 dan mungkin sehingga dalam bulan November macam tu lah. Kita nak tengok macam mana ekonomi Malaysia ni. So kita nampak ekonomi agak perlahan dan prestasi syarikat ni agak kurang merasangkan sebab Perintah Kawalan Pergerakan ni. So sektor perbankan yang
bukan paling teruk, dia terjejas sebab kerajaan perlukan bantuan daripada bank-bank ni untuk bagi bantuan dan sebagainya. Kita dikecualikan bayar installment ataupun dia buat moratorium. So ini hit ataupun ini bagi impact yang agak kuat kepada pasar perbankan. Jadi perbankan ni pula kebanyakannya adalah benchmark index. Index counter, maksudnya dalam 30 counter index ada beberapa adalah institusi kewangan ataupun perbankan. Jadi bila mereka ni terjejas ataupun turun, jadi sebab tu kita nampak indeks pun turun dengan agak banyak lah. So sumber pendapatan negara semakin susut, maknanya harga minyak mentah pun sekarang dah kembali agak pulih tapi tak cukup tinggi. Jadi pendapatan negara pun akan susut lah. Minyak sawit mentah pun sekarang dah recover balik, dah naik balik. So tapi still pada saya jangkaannya tak cukup cantik lah, maksudnya tak betul-betul okey tapi stable. So kita boleh kata stable lah. Jadi projek mega ni PCRL semua tu kita nampak kerajaan dah start review balik dan start teruskan. Yang terbaru ada buat RTS dekat Singapura. So kita harap ada kerajaan akan teruskan projek-projek mega ni untuk boost ataupun untuk rangsang domestic punya spending ataupun perbelanjaan supaya ekonomi tu jalan lebih cepat dan kuat lah. So sebab kita nak kurangkan employment dan sebagainya lah. Jadi penangguhan ni akan beri kesan jugalah. So secepat mana mereka kerajaan nak teruskan, so dia akan menentukan direction kita punya ekonomi. So far kita nampak dana pelabur asing ni, foreign fund flow ni banyak keluar lah daripada pasaran kita, daripada Malaysia punya market. Tapi disuntik dana-dana daripada retailer ataupun mungkin ramai orang ada banyak duit dalam ekonomi kita ni masuk dekat market. So kita nampak market kita agak stable juga. Okey, yang last kali saya nampak isu politik lah. So kita nampak hura-hura pilihan raya tu akan diadakan dalam masa terdekat. Kita tak tahu bila, mungkin hujung tahun, snap election dan sebagainya. Jadi sentimen ni saya rasa bermain. Jadi dia memberi pada kita. Yelah, kita pun sebagai investor ataupun trader pun kita macam 50-50. So apatah lagi dengan foreign fund yang mungkin nak masuk, dia tengok Malaysia nak buat election kan, siapa yang akan menang, siapa yang kita tak nampak which side yang akan menang dan sebagainya. So dia akan memberikan gambaran yang kurang enak ataupun kurang baik kepada pelabur luar dan juga pelabur domestik sebenarnya. Jadi kita harap isu pilihan raya ni mungkin akan ditentukan secepat mungkin lah. Sama ada nak buat sekarang ataupun confirm nak buat 2 tahun akan datang lagi ke dan sebagainya. Jadi pelabur dan kita boleh nampak perbezaan pada market nanti. Jadi yang luar ni, globals ni sebenarnya banyak isu-isu global. So impact dia macam mana tu kita tengok, biasanya kita tengok dua gegasi ataupun dua kuasa besar ekonomi, Amerika Syarikat dengan China. So dua orang ni, dua negara ni akan bukan menentukan, maksudnya memberikan kesan kepada negara-negara lain yang terlibat sebab dia orang yang pegang ekonomi. Okey, so seterusnya isu COVID-19 ni masih belum settle lagi. Jadi kita tengok penemuan vaksin nanti ke akan memberi satu dimension baru untuk market kan. Kita tak tahu macam mana tapi sedikit sebanyak dia akan beri kesan lah, saya rasa. Okey, so yang seterusnya tekanan untuk penurunan kadar faedah ni dan stimulus package untuk US. So diorang nak buat satu lagi stimulus package tu, tunggu approval kan. So kita nak tengok macam mana kalau Amerika Syarikat tak dibantu oleh package rancangan yang terbaru ni, dijangka teruk ekonomi dia. Jadi dia akan efek pada negara-negara lain. Okay, yang ni pula adalah heat map. Kita panggil heat map lah. So anda tak boleh dapat dekat platform biasa. Ini daripada Bloomberg. So saya ada dapat sumber daripada dari data luar. So ni kita tengok, ni data daripada bulan Julai lah. Maksudnya yang latest ni tak ada, bulan Julai dia masih tak ada dekat sini. Sekejap Okay, so heat map tadi sekejap.
Okay, yang heat map ni so anda nampak slide ni. Okay, heat map ni kalau kita tengok ni data 10 tahun lepas, di mana kita nampak yang hijau ni maksudnya dia sekejap. Okay, so anda nampak yang hijau ni maknanya dia bulan-bulan semasa tu dia apa ni? Dia aktif lah. So, sorry, dia yang hijau ni bullish lah. Yang, sekejap ya. Okay, so anda nampak dekat sini pada bulan Ogos yang ujung sekali hijau ni, so ni bulan Disember lah. So kajian ni daripada bulan 2015 yang paling bawah sekali 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. So atas ni 5 years average lah. So maknanya average 5 tahun ke belakang, bulan 1 dia hijau, bulan 2 dia hijau, bulan 3 dia hijau, bulan 3 sorry, Januari, Februari, Mac, April, Mei. So maknanya April, Mei, Jun bulan quarter ataupun bulan yang memang biasanya berlaku correction ataupun market down lah. So dekat sini kita nampak bermula daripada bulan Julai, bermula daripada Ogos, 5 tahun kebelakangan ni adalah bearish ataupun turun. Jadi dengan jangkaan ni pun kita dapat baca lah. So bulan Ogos, September, Oktober, November. So dia akan drag sampai November. Biasanya bearish. So berhati-hatilah siapa yang pegang saham ataupun so anda dah boleh standby nak buka account futures, nak trade futures ke, dan anda boleh nampak lah. Dekat sini kita nampak heat map ni penting juga kita nak nampak direction. So anda akan nampak bulan Disember biasanya rally Christmas. So dia hijau kan sampai continue sampai Januari. So anda dah boleh agak kat mana nak masuk. Jadi ini kajian untuk FBM KLCI. So anda boleh baca lah kat mana dia naik dan turun. Okay, seterusnya jadi kalau dari segi kita summarize lah. So faktor-faktor yang saya senaraikan tadi menunjukkan data bearish lah. Maknanya lebih banyak turun daripada potential atau potensi untuk turun tu lebih besar antara bulan Ogos ke November. Mengikut heat map, mengikut faktor-faktor yang ada. Cuma kestabilan ekonomi Malaysia ni mungkin akan bantu rancakkan ataupun beri impact positif lah. Kita tengok bajet nanti mungkin bulan 11. Jadi kita tengok apa yang terbaru ni lah lepas PKP. So sama ada PKP diteruskan dan sebagainya. So dia akan memberi hala tuju yang baru. Jadi buat masa sekarang kita nampak Ogos sampai November tu boleh kata bearish lah. Sebab quarter report akan keluar. Jadi macam mana kita nak analyse pergerakan KLCI ni supaya kita nampak direction untuk kita trade FKLI. So ada election, US election dalam bulan 11 kalau tak silap, kalau tak ditangguhkan lah. So mungkin pun akan ada something lah bila berlaku election ni. Dan seterusnya vaksin. Okay, so hala tuju FCPO berdasarkan fundamental tak banyak. Biasanya FCPO ni sebab dia produk komoditi yang berdasarkan pertanian. Jadi banyak yang efek adalah demand and supply. Yang seterusnya adalah dari segi apa ni? Perubahan musim. So El Nino ke La Nina ke tiba-tiba banjir apa semua kan. Jadi dia akan beri efek ataupun kesan pada permintaan ataupun penawaran tu. So jadi dia akan menentukan pergerakan harga sawit ni. So harga sawit ni kira banyak ditentukan oleh demand dan supply lah. Macam indeks tadi dia ada 7 indeks kan ataupun ekonomi. So dia berlainan sikit lah antara dua produk ni. Okay, so based on heat map untuk FCPO pula, dia macam ni pula. So maknanya anda nampak cycle dia. Jadi bila kita study FCPO ni, dia lebih pada cycle ataupun demand dan supply. So kita nampak dekat sini sama jugalah, lebih kurang lah. Maknanya kita nampak bulan, so dia mula daripada 2001 tak silap sini. Data yang agak lama sikit. So yang baru ni saya tak update lagi.
Tapi kita tengok 10 tahun lah, rekod 10 tahun dalam ni, biasanya dia akan ulang-ulang yang sama ya. Selagi cycle musim kita tak berubah, selagi tu dia akan sama. So kita nampak bulan September bulan September yang saya mark dalam box kuning ni adalah bermula Oktober, November, Disember. Jadi 3 bulan terakhir ni dijangka FCPO akan bullish. Jadi anda dah boleh standby lah kalau ada position. So anda trade bulan November, so kontrak tu mungkin akan start naik ataupun uptrend dan sampai ke awal tahun. Sebab tu biasa orang cakap sampai Chinese New Year punya rally lah. Untuk FCPO ni biasanya minyak sawit mentah akan naik sampai Raya Cina. So berita semasa ni anda boleh baca kat newspaper kat mana-mana. So biasanya positif lah. Macam ni kita nampak harga sawit dijangka naik. So menteri pun kata mungkin akan naik dan sebagainya. Jadi dia berita baik lah untuk peneroka dan pekebun sawit ni bila harga CPO naik. Juga kalau anda nak beli saham sawit, so anda dah boleh study lah kan, kaunter-kaunter sawit kan. Jadi kita dah boleh buat rangka ataupun plan awal. Okey, kita masuk ke kajian teknikal. Dekat kajian teknikal ni, so saya menggunakan indikator lah. Sebab analisa teknikal ni dia lebih kepada mengkaji pergerakan yang lepas. Ataupun kita kaji history, sejarah yang lepas, pergerakan macam mana untuk kita jangkakan yang apa akan berlaku pada masa akan datang. So yang ni kita katakan analisa teknikal lah. Jadi saya menggunakan beberapa bantuan indikator iaitu yang biasa kita guna dan general ataupun umum guna. So satu moving average, dia dijadikan panduan ataupun ala tuju trend semasa. Kita nak ukur trend semasa tu menggunakan moving average. Sama ada jangka masa yang cepat, maksudnya pergerakan cepat, sederhana dan perlahan. So kita boleh gunakan moving average ni juga sebagai support dan resistance. So, ada masalah dengan slide Okay, so moving average ni kita boleh guna sebagai support dan resistance juga. So penting jugalah pada saya untuk guna moving average ni. Selain lain orang lain kaedah dan macam mana kaedah technical analysis tu dibentuk ataupun diguna. Jadi kedua adalah Fibonacci. Fibonacci ni biasa kita nak ukur arah support resistance juga, cuma dia memberi satu sequence ataupun pola pergerakan harga ni mengikut Fibonacci punya harga ataupun percentage. So kalau jatuh dia banyak mana, kalau naik dia banyak mana dia akan pergi. So Fibonacci ni pun anda boleh guna ataupun anda just guna sebagai structure. Anda nak tengok kat mana direction dia selepas ni. So kita boleh buat target based on Fibonacci. Ketiga adalah moving average convergent divergent, MACD. Kita gunakan indikator ni untuk memberi kita signal dekat mana nak beli, kat mana nak jual. Jadi anda boleh gunakan indikator ni. Selain tu dia akan memberi kita direction pasaran tu ataupun hala tuju pasaran tu, sama ada dia naik ataupun dia turun. So bila MACD atas kosong, dia akan bullish, MACD bawah kosong dia akan bearish. Jadi at least kita dapat gambaran. Selain signal dengan beli dengan jual tadi, so anda boleh dapat gambaran kat mana bullish, kat mana bearish. Seterusnya RSI, Relative Strength Index. So indikator ni membantu kita mengukur paras terlebih beli ke terlebih jual. Kita panggil oversold ataupun overbought. Maknanya kalau dah terlebih jual, maknanya dia akan rebound balik sebab dah terlebih jual, dah terlalu ramai orang jual. Jadi dia perlu rebound back untuk dia naik balik sebelum dia sambung turun balik lah. Jadi dia ada angka 0 sampai 100, dia nak ukur sama ada potensi ni boleh, maksudnya dia ada potensi naik ke turun lah. Jadi kalau di atas RSI ni atas 50 mata dia bullish, di bawah 50 mata dia bearish. Okey, yang ni saya masuk ke charting lah. Kita nampak kajian. Jadi secara kasarnya saya akan mulakan dengan biasanya weekly. So time frame yang lebih
luas ataupun besar supaya dia nampak apa ni orang kata, nampak lebih jelas lah. Tapi pergerakan weekly ni lambat lah sebab dia weekly. Maksudnya dia minggu demi minggu lah. Week by week pergerakan dia. Jadi kelebihan dia adalah bila weekly time frame ni dia punya pergerakan tak terlalu banyak noise dan kita kata dia tak terlalu volatile. So nampak cantik lah. Jadi kita nak tengok kalau biasa weekly ni kita akan kaji dalam jangka sederhana lah. Cepat ke sederhana lah. Maksudnya tempoh masa tu mungkin seminggu ke 3 bulan. So kita dapat jangkaan trend ni sedang naik ataupun sedang turun. So dekat sini anda nampak FKLI August. So support resistance, saya guna support resistance. Jadi support kat sini anda nampak MA50 support dia warna orange. So anda nampak support dia dekat 1530. Ya, halangan psikologi, sokongan psikologi, kita panggil psychological support pada 1500 mata. So maknanya kalau turun sampai 1500, orang kata kita panggil round numbers ataupun nombor kata genap lah, maksudnya turun sampai berapa? 1,500 kan. Jadi dia punya psikologi punya level untuk support dia dekat 1500. So kalau kita tengok Fibonacci punya retracement pula, kalau dia turun dia akan pergi ke 1530 untuk 50% punya retracement. Seterusnya dia akan, kalau dia break 50% ni mungkin dia akan terus turun ke 1450 next target lah untuk weekly lah. So pergerakan ni mungkin kalau betul market turun daripada Ogos sambung sampai November mungkin akan jejak 1450 ataupun lebih rendah. So kena tengok macam mana. So jangkaan tadi kita dah buat jangkaan analisa, dia bearish. So kita menjangka kalau dia turun dia akan pergi kat this level lah, certain area yang kita dah marking kat sini. Jadi kalau dia naik pula dia akan hit halangan atas. So dia panggil resistance. Jadi bila dia naik dia touch dekat mana. So first touch kita nampak psikologi dia dekat 1600 lah. Satu psikologi punya resistance, halangan psikologi tu. So maknanya orang sebut dekat mana kat 1600 ni indeks dia pergi. So dia psikologi punya resistance. Jadi seterusnya adalah 1680. Retracement dekat 61%. Untuk Fibonacci punya retracement ataupun dekat MA200. So MA200 ni kebanyakannya fund manager ataupun pergerakan yang agak besar. 200 ni kita guna 200. So dia kalau daily tu dia dalam setahun punya trading day. Jadi kita nampak tahunan punya. So dia punya pergerakan tu kalau di bawah 200 maknanya overall masih bearish lah senang cerita sebab dia bawah 200. So sekarang ni dia cuba cari dekat MA200 tu. So jika dia boleh sentuh, mungkin dia tak terus break tapi mungkin dia akan break. Jadi kita nampak dekat sini basically nampak masih positif, dia akan cuba ke resistance tu. Cuma mungkin dia retrace dululah sebab market kita dah kita dah buat jangkaan tadi, mungkin dia akan turun dulu sebelum sambung naik. Mungkin bulan 11 start naik balik, rebound ke. So kita tengoklah macam mana. So MACD mata dekat sini, MACD dia 10 positif, maknanya di atas kosong lah. So kosong ke 10 ni maknanya dia positif. Jadi dia lebih bersifat bullish lah untuk MACD jika kita guna indikator MACD. So maknanya weekly ni kita nampak bullish. Cuma mungkin dia turun dulu tapi dia akan naik balik lah. Jadi RSI pun atas 50 iaitu 56.35, jadi dia pun positif. Untuk lebih detail nanti kita akan buat ada satu webinar punya details ajar macam mana kita nak create satu trading strategy. Itu kita akan cerita detail lah macam mana nak membentuk signal buy, signal sell. So kat sini jasa analisa ringkas ataupun umum. Okay, seterusnya FKLI dari segi daily time frame. So pergerakan daily ni lebih cepat lah sebab by harian. Jadi sewaktu slide ni dibuat tak silap awal minggu ni ataupun minggu lepas. Jadi kita nampak FKLI dah break uptrend line. So hari ni saya rasa dia sambung turun. Semalam lagi turun kuat dan hari ni cuba rebound. So saya rasa dia dah menepati jangkaan awal yang kita punya indeks ni nak turun ataupun FKLI pun dah ke arah negatif lah, bearish. Jadi support untuk daily pula dia lebih kecil. Jadi 1510
untuk support dekat MA 200. Macam daily dia dah atas 200 MA dia. So maknanya kita dah nampak ada potensi lah untuk dia naik. Cuma kalau bertahan atas 200 is good sign lah, good signal. Cuma dia akan turun, dia akan pergi ke retracement seterusnya 1450 juga last support yang saya rekod untuk sekarang ni lah. Resistance yang terdekat 1623. Previous resistance ni ataupun previous high, kita panggil halangan sebelumnya, kita nampak pada bulan Julai itu dengan awal bulan Ogos, kita nampak dia cuba hit 1623 ni. Jadi dia jadi halangan yang terdekat sekarang lah. Kalau nak naik, market kena break 1623 mata. Itu FKLI. Okay, seterusnya weekly time frame untuk FCPO. Jadi FCPO ni kita trade, saya tengok yang bulan November. Macam ni kalau tak silap masih bulan Oktober. So support ataupun arah sokongan dia buat masa ni bullish lah. Cuma semalam pun turun. Jadi hari ni cuba rebound balik. Support seterusnya adalah 2450 kalau dia turun. Kalau dia turun dekat MA 200 juga. MA 200 ni penentu lah. So bila anda tengok yang sebelum-sebelum ni punya, sekejap saya buat arrow. Yang sebelum ni punya ni, bila dia break 200 ni, then dia naik. So bila dia break 200 ke bawah, then dia turun. So anda kena tengoklah dekat mana. Macam sekarang ni dia dah break atas 200. So dia mungkin akan cari 200 balik. Jadi kalau dia turun dia akan cari 200 ni lah, area MA 200 dekat 2450 area. Cuma psikologi support dekat 2500 dan retracement yang terdekat adalah 50% dekat MA 50 ni dekat 2550. Cuma semalam kalau tak silap dia rebound dekat 2685 kalau tak silap. So masih strong atas 2500 ke atas ni, kira masih nampak positif. So resistance pada salangan atas ni yang terdekat adalah paling tinggi yang dia buat itu 2790. So psikologi punya resistance ataupun halangan atas tu, psikologi punya halangan adalah 2800 lah. So 2800 ni masih tak break lagi. So kalau dia break, dan kita akan jangkakan mungkin dia akan pergi 3000 paling kurang ataupun lebih, 3100 previous high. So kita pun dah masuk ke season, maksudnya season yang supply akan berkurang, buah akan berkurang bulan 11, 12, 1, musim terkujur dan sebagainya. Jadi dia memberi gambaran yang kita punya FCPO ni akan naik lah. So by weekly kita nampak MACD atas 15, maksudnya 15 atas kosong, dan positif. RSI pun 59. Jadi buat masa ni indikator menunjukkan signal yang positif untuk FCPO lah. Cuma kalau turun dia akan turun ke support-support yang kita dah mark tadi, sama ada dekat MA line ataupun dekat Fibonacci punya retracement. Okey, seterusnya kita tengok weekly. Kita dah tengok weekly, kita tengok daily. So daily anda just kalau untuk baca direction lah. FCPO ni mudah kita kalau kita nak trade overnight kan. So direction dia daily ni pun dah cukup smooth. Kita panggil smooth lah sebab dia tak terlalu volatile macam kita trade 5 minit ataupun 1 minit ataupun 15 minit. So pergerakan tu lebih nampak cepat, dia ada gap dan sebagainya. Tapi kalau kita nampak dekat sini, by daily pergerakan dia agak cantik walaupun dia ada gap. Tapi pada saya position tu kalau anda trade guna strategi trend following punya strategi, saya rasa masih profit lah jika anda masuk dekat break down trend line, break atas MA dan sebagainya. So dia membuat trend line. So saya rasa result masih positif lagi lah. Jadi kita tengok terdekat ni support dia dekat 2450 yang tadi saya mark, sama juga 2500 dia punya psikologi punya support. Seterusnya 2474 atau 2475, dia ada horizontal punya support ataupun sokongan dia jika dia turun lah. So kalau dia turun pun mungkin dia akan turun dekat trend line ni lah. Tapi hati-hati kalau dia dah break bawah trend line yang saya lukis ni lah, mungkin dia akan turun lah. Tapi kalau di atas ni dia should be dia masih okey. Tapi kalau dia naik pula, FCPO ni akan cuba ke 2790, next akan ke 2800 dan seterusnya akan pergi 2850. Ni
target yang terdekat lah. So kalau target jauh lagi, kat sini ada MAC 3150 ni. Mungkin sampai by end of this year. Okay, so RSI menunjukkan positif 58. MACD pun menunjukkan indicator showing positif punya point lah. Cuma mungkin akan ada retracement sikit dekat MACD ni. Turun sikit lah sebelum dia naik. Sebab tu kita jangkakan macam ni dah betul turun lah sebenarnya. So yang ni kalau tak silap hari Senin. 10 Ogos. So 10 Ogos so dah turun. Saya rasa yang sekarang punya view berbeza sikit lah dengan yang sekarang ni. So anda boleh buka balik chart FCPO jika ada ni bursa station dan sebagainya. Anda boleh tengok pergerakan ni lah. So ni sekadar analisa apa yang saya boleh buat dan saya share. Jadi next kalau anda nak belajar strategi dan sebagainya, kita akan go next webinar. Ada sesi yang bahasa Inggeris dan sebagainya. So kalau rajin-rajin untuk menonton webinar ni untuk dapatkan sedikit ilmu. Sebab dia percuma kan. Jadi kita belajar sikit-sikit. So mana yang nak pergi kelas mungkin perlukan kos yang tinggi dan mahal. So anda boleh pergi ke webinar ni. Okey, saya rasa tu je untuk setakat ni. Analisa secara orang kata apa menyeluruh berkenaan dua produk yang saya cover ni, FKLI dan FCPO. Jadi seterusnya Anissa, saya rasa boleh teruskan dengan Q&A sebab saya dah drag masa panjang sikit. Okey, terima kasih Cik Farhan. Sama. Okey, sekarang kita akan masuk kepada sesi soal jawab daripada audience. Ada satu soalan, esok GDP Malaysia suku terbaru akan diumumkan. Adakah pasaran FCPO dengan FKLI akan terkesan jika data GDP keluar tahun itu? Yes, sebenarnya kalau anda dah lama dalam market, so saya rasa market ataupun pasaran contoh macam FKLI kita tengok FBM KLCI dia punya penanda aras. So saya rasa market dah showing ataupun dah tunjukkan yang dia lemah ataupun dia agak slow dan dia memberi indikasi yang negatif lah pada saya. So kita tengok volume lately untuk pasaran saham kita cerita FKLI sebab dia based on ada lain dia pasaran saham. So kita nampak market buat pasaran kita nampak buat saya rasa buat rekod baru dengan volume yang tinggi tapi value dia agak rendah. So yang naik banyak ni maksudnya yang terlibat adalah biasanya penny stock. So biasanya bila penny stock ni dah last cycle, so kita menjangkakan indeks akan turun lah. Satu lagi dengan kuantiti volume yang banyak ni, kita tengok saham-saham ni tak berjaya buat kenaikan lagi. So dia dekat situ kita dah nampak, kita boleh kata diverge lah, maksudnya dia berlawanan. So sebenarnya kenaikan dengan volume ataupun nilai yang tinggi ni, kenaikan volume tu, maksudnya market kita hit 26 bilion, 20 bilion punya volume. Kalau harga saham membuat harga tertinggi yang baru ataupun positif dia naik, jadi saya rasa indeks atau pasaran tu akan positif. Cuma sekarang kita tengok macam tadi kita buat analisa, data-data fundamental memang negatif lah buat masa ni. Kita kata 50-50 ataupun lebih kepada bearish ataupun negatif. Jadi saya rasa GDP yang akan datang ni bukan of course lah, maksudnya kita jangkakan lebih kepada downside ataupun bearish ataupun negatif lah. Sebab kita alami PKP, sebab data ni data yang bulan-bulan yang masa kita melalui tempoh PKP. So banyak domestic trade dan sebagainya suspend, bisnes ditutup. Jadi kita rasakan ia negatif. Jadi market tu dah start tunjukkan yang dia dah turun. Jadi semalam tiba-tiba cerita lain, ada isu vaksin dan sebagainya, dia turun lagi kuat. Dan hari ni pun tak berjaya rebound kuat balik. So dia dah nampakkan yang saya rasa esok data mungkin negatif ataupun turun, tapi market pun akan bagi reaksi yang negatif. Untuk FCPO dia ada impact tapi tak terlalu banyak sebab kita tengok data daripada, saya dapat data daripada sumber-sumber yang tertentu lah.
kita tengok India dan China start buat pembelian yang tinggi. Jadi dia tak berkadar langsung dengan indeks, cuma mungkin akan terjejas sebab permintaan dan penawaran tu lah. Bila tengok GDP rendah ni, orang akan, pelabur-pelabur ni akan nampak, buyer ni kan, so mungkin dia akan ada profit taking dan sebagainya, so mungkin akan terjejas tapi tak banyak sebab FCPO dengan FKLI ni dia tak ada positif punya correlation ataupun hubungan lah. So kalau FKLI ni kita tengok market kita lah. So saya rasa market FKLI dan BMKSCI akan drop lah. Okey. Soalan seterusnya, ada overnight charge ke kalau kita hold position FCPO? Ataupun berapa lama dia punya maksimum? Okey, tempoh pegangan kontrak tu berbeza-beza. Macam tadi kita cerita dekat spesifikasi. Kalau anda tengok dekat FKLI kita trade spot month. So anda tengok dekat maturity date dia adalah pada akhir bulan, setiap bulan. Maksudnya, jika anda beli kontrak bulan Ogos, bulan semasa lah kita trade FKLI kita beli kontrak bulan Ogos, so tempoh maksimum kita hanya boleh pegang sampai akhir bulan Ogos saja. So anda beli bulan kontrak macam sekarang bulan Ogos, tapi anda beli kontrak bulan September. So anda boleh pegang kontrak September ni tanpa jual, maksudnya last sampai expired dia akhir bulan September. Dia berbeza dengan FCPO. Jadi FKLI ni dia akan kira cash settlement. So expired dia pada setiap akhir bulan. Jadi tempoh maksimum kalau anda nak tahu, anda pegang kontrak semasa, bulan Ogos contohnya macam sekarang ni. So akhir kontrak tu adalah berakhir pada hujung bulan tersebut. Okay. So about the cost kan. Kita holding cost tu tak ada. Maksudnya kalau anda buat position overnight, okay, hari ni anda beli, anda overnight, esok anda nak jual. Jadi overnight tu tak ada cost, cuma dekat commission charge ataupun brokerage charge lah, kita panggil charge untuk kita trading tu, dia ada berbeza. So biasanya broker akan tetapkan intraday rendah sikit charge dia berbanding dengan overnight. Jadi berbeza tu tak banyak perbezaan. Contohnya kalau macam intraday anda pegang hari ni beli, hari ni jual, mungkin RM10, RM10. Tapi kalau untuk overnight mungkin RM20 hari ni beli, esok jual RM20. So cost dia double daripada cost untuk anda intraday. So dia tak ada holding cost. Dia hanya ada perbezaan cost commission dekat broker. Tapi lagi satu yang Nisa, yang untuk FKLI dia expired hujung bulan semasa, tapi untuk FCPO pula dia boleh pegang kalau kita trade. So FCPO ni dia rumit sikit sebab kita trade 3 bulan akan datang. Jadi dia boleh pegang lebih lama. So tempoh berakhir dia tukar kontrak pada setiap 15 hari bulan. Contohnya macam sekarang kita trade bulan Oktober. So 16 hari bulan kita tukar bulan November. So bila November ni kita pegang kontrak dia, kita boleh pegang sampai 2 bulan lah maksimum. Sebelum sampai bulan November tu kita kena close position lah. Kalau tak faham nanti kita boleh tanya dekat next session. Okay. Tadi Cik Farhan ada sebut tentang intraday. So dalam soalan sebentar tadi, jadi soalan seterusnya, apakah indikator yang digalakkan untuk intraday trading? Okey, indikator Okey, indikator ni sebenarnya saya simpan untuk next chapter lah ataupun next slide, next webinar. Okey, tapi kalau saya lah normally kalau kita tengok indikator untuk daily dengan weekly tadi, moving average dan sebagainya. So pada saya kita boleh guna juga untuk intraday. Cuma perbezaan dia adalah perbezaan time frame saja yang akan berbeza, dan cara anda nak ukur risk reward tu berbeza lah. So maknanya kalau anda buat overnight position, anda swing position tu anda hold kan. So anda perlukan risiko yang lebih besar dan profit target anda akan lebih besar. Tapi kalau anda start dengan intraday, so profit dengan risk tu akan lebih kecil dan anda perlukan guna
anda perlu gunakan time frame yang lebih kecil, mungkin 3 minit, 5 minit, 10 minit, 15 minit. So pergerakan tu lebih cepat untuk kita dapat small profit. Sebab kita nak buat intraday, hari ni beli, hari ni jual. So anda perlu baca dengan lebih cepat. Jadi indikator yang biasa gunakan sama juga. Saya boleh gunakan Bollinger Band, Ichimoku, moving average pun efektif. Selain tu RSI pun boleh guna. Tapi yang biasa saya guna adalah Bollinger Band, moving average, MACD. Itu yang antara favorite untuk intraday lah. Okay, next. Bagaimana untuk mengelak reversal yang menjunam secara tiba-tiba? Kat situ dia kena check. Okay, menjunam tiba-tiba ni kita pun tak jangka kan, tiba-tiba kena, contoh macam case dulu 9/11 kan, so US kena attack, kita pun tak tahu bila. So bila orang yang trade ni, kita akan tentukan cara trading dia dengan kesesuaian setup dia, dan sebab tu futures ni kita ada kelebihan dia satu lagi, kita ada pelbagai jenis market order. So maknanya kalau saham sekarang kita ada stop loss, so maknanya untuk futures pun kita galakkan anda guna stop loss tu untuk meminimumkan loss kita. So maknanya anda beli satu, contohnya anda masuk position beli untuk kontrak FKLI, so anda takut tiba-tiba dia reverse, so kita boleh letak stop loss level dekat bawah position yang kita masuk tu lah. So andai kata anda tertinggal ke, anda tak buat kerja lain, anda ada position kan, tiba-tiba ada bad news, tiba-tiba market reverse terus turun laju lah, then anda letak protective stop loss lah kita panggil. So kita letak untuk anda control dekat mana risk yang anda nak tahan loss tu. Contoh anda nak rugi 1000 kan, ataupun anda dah set berapa mata anda nak rugi, so anda letak stop loss. So in case dia reverse, then dia kena stop loss tu, so anda hanya rugi banyak tu lah, anda dah set tu. Jadi kelebihan dia market order tu lah, maksudnya anda kena gunakan stop loss level untuk control daripada certain, kadang-kadang ada news dan sebagainya, macam FCPO kita ada pergerakan daripada soybean, daripada dalian. So pergerakan ni akan bagi impact pada kita punya komoditi juga lah, selain FKLI tadi untuk Bursa Malaysia. Sebab masa tak berapa mengizinkan, jadi saya akan baca dua soalan terakhir. Okay. Apa time frame yang lebih untuk niaga FCPO? Okay. Bab time frame ni dia bergantung kepada strategi sebenarnya. So kita tak kata satu time frame ni anda akan boleh untung banyak, so semua orang akan trade time frame yang sama lah kan. So strategi different person ataupun different trader ada dia punya, sebab kita akan tetapkan objektif, daripada objektif tu kita akan tetapkan macam mana dia punya setup ataupun trading plan yang sesuai. Sebab ada orang mungkin saya boleh ada masa sekali-sekali nak tengok, so dia mungkin dia kena ambil position punya strategi. Tak perlu masuk hari-hari, dia masuk sekali dia swing je, selagi tak kena trailing stop ataupun target price, and then dia tak jual ataupun tak keluar position. Tapi berlainan pula dengan orang yang trading ataupun kita panggil intraday trader ataupun scalpers, then diorang ni perlukan masa untuk tengok market tu sendiri, sebab kita nak trade dalam tempoh masa yang singkat. Jadi ada orang dia sesuai dengan 1 minit, dia rasa dia boleh baca 1 minit tu dan dia boleh buat order tu dengan cepat dan sebagainya, so dia boleh trade 1 minit. Ada orang dia boleh rasa macam 5 minit ni, pada saya 5 minit macam saya lebih pada 3 minit, tapi kalau saya akan lebih tengok kita nak, sebab ada certain broker dia hanya ada 5 minit, 15 minit, so saya rasa direction yang sesuai 15 minit, 30 minit, 1 jam untuk direction FCPO ataupun futures ni. Cuma bila nak entry tu kita akan tengok time frame yang lebih kecil, macam 5 minit, 3 minit atau 1 minit untuk kita masuk position tu. Jadi sebab tu saya cakap dia berlainan orang lain lah, sebab ada orang dia boleh fokus ataupun monitor, jadi strategi yang dia gunakan akan berbeza sikit. Mungkin dia boleh guna indikator yang lebih volatile ataupun cepat, dia tak boleh guna moving average, ataupun sebab kriteria tertentu akan dibentuk mengikut kesesuaian objektif dan
jenis trader itu sendiri. Kadang-kadang ada orang modal kecil ngam-ngam je, ada orang modal lebih banyak. So ketahanan modal tu pun akan membezakan juga strategi dia. So banyak benda yang akan kita kupas benda ni dekat next webinar. Okay, next. Soalan terakhir, adakah force selling kalau position yang kita hold against the market dan melebihi fund yang kita ada? Ya, jawapannya ya. Memang kita akan force selling, kena force sell lah position yang kita buat. Maksudnya kita kena dipaksa tutup position tu. So normally kita panggil sebab dalam terma futures ni kita panggil margin sebagai modal dia. So kita sebut margin call lah bila dia melepasi sesuatu tahap, bila position tu ada floating ataupun ada kerugian terapung at certain level. Contohnya macam ada broker tetapkan, contoh macam tadi kita tengok 4,500 untuk FCPO. So bila kita masuk position FCPO, modal kita letak 4,500. So bila kita masuk position, so tiba-tiba harga against ataupun berlawanan dengan direction yang kita masuk. Maksudnya kita beli, tiba-tiba harga turun. So sampai satu level di mana dia turun at certain point lah. Biasanya advisor atau dealer ataupun broker tu sendiri akan call untuk bagi tahu, okay, cik sekarang dah hit below 70% margin. Maksudnya 4,500 tadi letak modal, sekarang dah loss 500. So tinggal 4,000. Jadi diorang akan bagi peringatan untuk anda standby. Sama ada anda nak top up duit untuk cukupkan margin tu sampai 4,500 ataupun jaga-jaga untuk ditutup position tu ataupun orang kata apa? Tutup posisi tu, maksudnya kita jual tutup kontrak tu. Jadi untuk mengelakkan rugi yang lebih banyak. So biasanya broker akan set maksimum margin call tu berapa? Mungkin 4,500, okey. Sampai 50% kita akan arahkan trader ataupun klien tu untuk tutup position. So anda tak boleh hold position tu, melainkan anda top up supaya anda dapat cover margin tu. Jadi yes, akan ada force selling jika anda tak buat position tu, anda tak tutup position tu bila kena margin call, dan anda kena tutup lah position tu oleh broker ataupun advisor tu sendiri. Okay, terima kasih Encik Farhan. Okay, sama. Okay, seterusnya, okay, ini adalah next webinar kita, iaitu topik FCPO in Mandarin, date pada 19 Ogos, hari Khamis. Time sama macam hari ni, 8.30 hingga pukul 10 malam. Okay, anda boleh screenshot screen ni untuk dapatkan link kalau sekiranya anda berminat untuk register ke our next webinar. Ada translator tak? Translator. Saya rasa ada kot. So kau ada yang nak belajar kan, so boleh tengok lah kalau nak join. Tapi ada next session lagi kan. FCPO intraday trading. Yes. Menarik tu. Topik dia. So siapa yang nak join boleh tengok je lah. Okay. Sebelum kita akhir webinar kita, saya ucapkan terima kasih kepada Encik Farhan sebab meluangkan masa pada hari ini bersama dengan anda semua, and then berkongsi apa yang Encik Farhan tahu dengan knowledge yang ada. Saya harap kepada anda semua mendapat sedikit knowledge dan boleh praktis untuk in the future. Okay, saya ucapkan terima kasih kepada Encik Farhan sekali lagi. Okay, terima kasih Anissa, terima kasih live cam. Okay, terima kasih Ustaz Masyir. Okay, terima kasih. Jumpa lagi. Okay, Assalamualaikum. Okay, selamat malam.